Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak buat ulasan Liga Premier, iaitu perlawanan di antara pasukan Terengganu menentang pasukan JDT. Yang mana ini adalah pasukan Terengganu 2 dan juga pasukan JDT 2. Jadi skuad feeder lah untuk pasukan Terengganu dan juga pasukan JDT. Keputusan berakhir dengan Terengganu berjaya comeback lawan dengan JDT 4-3. Gol Terengganu dijaringkan oleh Jordan Mitah 2, Azim 1 dan juga Masaki 1. Untuk gol JDT dijaringkan oleh Fernando 2 dan 1 gol daripada Nico Fernandez. Okey, saya nak mulakan ulasan dengan pasukan JDT dulu. Apa yang saya suka tentang JDT 2 ni pada peranan semalam? Yang pertama adalah player mereka, iaitu playmaker Nico Fernandez. Yang mana pada peranan semalam, Nico Fernandez membuktikan yang dia adalah salah seorang playmaker terbaik yang ada dalam saingan Liga Perdana buat masa sekarang. Yang mana pada peranan semalam kita boleh lihat gerakan-gerakan yang menarik ataupun build up gameplay yang sangat menarik, kebanyakannya diatur ataupun dimulakan oleh Nico Fernandez. Bahkan Nico Fernandez ni bukan seorang playmaker yang kreatif, dia juga mempunyai quality finishing yang sangat bagus. Pada peranan semalam kita boleh lihat dia berjaya menjaringkan satu gol yang sangat-sangat menarik daripada luar kotak penalti, menewaskan goalkeeper Terengganu 2 iaitu Syafawi dengan sangat-sangat menarik. Bahkan ada satu percubaan lencongan daripada Nico Fernandez ni berjaya ditepis oleh Syafawi. Jadi membuktikan yang Nico Fernandez ni adalah bukan hanya seorang kreatif playmaker ataupun orang yang menggerakkan perlawanan ataupun mencorakkan perlawanan. Bahkan Nico Fernandez juga adalah seorang yang mempunyai quality finishing daripada luar kotak penalti yang sangat-sangat bagus. Itu yang saya suka untuk JDT yang pertama. Yang kedua, apa yang saya suka tentang JDT adalah mengenai open gameplay mereka, yang mana mereka banyak menggunakan sisi kiri yang diketuai oleh Daniel Amir dan disupport oleh Syazwan Anding untuk melakukan gerakan di belah kiri. Yang mana Syazwan Anding banyak support Daniel Amir di belah kiri. Daniel Amir bermain sebagai pemain sayap pada perlawanan semalam dan Syazwan Anding adalah pemain left back untuk pasukan JDT 2. Yang mana Syazwan Anding ni banyak support Daniel Amir dengan lakukan overlapping, lakukan crossing dan sebagainya. Bahkan pada perlawanan semalam boleh diberikan pujian di bahagian kiri JDT apabila mereka banyak menggunakan bahagian kiri untuk melakukan gerakan, untuk melakukan open gameplay, untuk melakukan crossing, dan hasilnya ada satu gerakan yang dilakukan oleh Daniel Amir. Lepas tu Syazwan Andi buat overlapping, Syazwan Andi dapat bola, Syazwan Andi crossing dan berjaya menemui target man mereka iaitu Fernando Rodriguez dan menjaringkan gol untuk JDT. Jadi memang bahagian kiri JDT pada perlawanan semalam memang hidup gila, boleh katakan. Daniel Amir bermain dengan sangat-sangat baik di bahagian kiri, disupport pula oleh Syazwan Andi yang sering lakukan overlapping dan sering support untuk buat crossing juga. Jadi pujian harus diberikan di bahagian kiri JDT 2. Okey, yang ketiga apa yang saya suka untuk JDT adalah mengenai Gary Steven Robert. Yang mana Gary Steven Robert ni, kalau kita tahu memang dulu nama dia pernah hype ataupun pernah menjadi famous lah dalam bola sepak Malaysia. Sekarang main dekat JDT 2 sebagai defensive midfielder, yang mana Gary berjaya kawal bahagian tengah JDT dengan sangat-sangat baik pada perlawanan semalam sebagai seorang defensive midfielder. Jadi pujian juga harus diberikan kepada Gary sebab memainkan peranan yang sangat penting sebagai defensive midfielder kepada pasukan JDT 2. Okey, itulah apa yang saya suka tentang pasukan JDT. Mereka juga bermain dengan high pressing, memberi tekanan yang tinggi, dan pada perlawanan semalam perlawanan tu memang sangat intens. Perlawanan yang mempunyai intensiti yang sangat tinggi antara kedua-dua tim. Bukan JDT sahaja yang kuasai game, bahkan mereka sering berbalas serangan. Jadi itu yang saya suka tentang game tersebut. Okey, kekurangan JDT pada perlawanan semalam boleh saya katakan yang pertama adalah miscommunication yang menyebabkan Terengganu berjaya comeback. 2 gol daripada Terengganu adalah daripada kesilapan pertahanan dan juga goalkeeper JDT sendiri, yang mana mereka mempunyai masalah dalam komunikasi. Mereka mungkin salah faham kan. Jadi menyebabkan Terengganu berjaya memanfaatkan peluang tersebut untuk menjaringkan 2 gol, iaitu dua gol daripada yang kesilapan miscommunication ataupun salah faham antara pertahanan dan juga goalkeeper tu. Dua-dua gol tersebut dijaringkan oleh Jordan Mitahan. Jadi memang kealpaan, kelalaian dan juga salah faham menyebabkan JDT kalah pada perlawanan semalam. Itu antara kelemahan JDT lah. Yang kedua, apa yang saya nampak untuk JDT 2 punya kelemahan adalah Stuart Wilking. Pada perlawanan semalam boleh saya katakan pemain left back Terengganu
berjaya kunci Stuart Wilking ni daripada bergerak bebas di bahagian kanan. Jadi waktu semalam memang bahagian kanan JDT ni seakan-akan tak berapa nak hidup lah. Jadi Stuart Wilking ni mungkin disebabkan dia kena kunci, dia kena marking, dia tak boleh nak buat apa-apa pada game yang semalam. Okey, itu untuk JDT lah. Secara overallnya memang mereka menunjukkan persembahan yang menarik. Memang orang panggil apa, intense tinggi, high praising gila-gila. Mereka memanfaatkan open gameplay yang sangat menarik, mencari target man mereka iaitu Fernando. Jadi itu untuk JDT. Untuk Terengganu pula, apa yang saya suka yang pertama adalah bagaimana mereka meneutralkan perlawanan tersebut dengan bermain secara high pressing juga. Kan JDT main high pressing dan memberi tekanan yang tinggi, maka Terengganu pun mereka tak biar JDT saja yang main high pressing tu. Bahkan Terengganu juga bermain dengan high pressing. Mereka tekan balik JDT. Jadi kedua-dua tim saling sama tekan, menyebabkan perlawanan tu mempunyai intense yang sangat tinggi. Memang seronok lah. Kawan ni attack, Terengganu attack, JDT balas balik. JDT attack, Terengganu balas balik. Tu yang saya suka tentang Terengganu, yang mana mereka tak memberi ruang ataupun peluang kepada pasukan lawan untuk mendominasi game. Jadi Terengganu berjaya meneutralkan keadaan dengan buat balik apa yang pasukan lawan buat balik. Kalau dalam istilah bahasa Inggeris dia, orang panggil mirroring. Macam kita tiru balik apa yang tim lawan buat kan. Tu yang saya suka, yang pertama. Yang kedua, apa yang saya suka tentang Terengganu adalah semangat mereka, yang mana mereka ketinggalan 1-0, mereka berjaya samakan balik 1-1. Mereka ketinggalan 2-1, mereka samakan balik 2-2. Mereka ketinggalan 3-2, mereka samakan balik 3-3. Dan akhir sekali mereka pula jaringkan gol kemenangan 4-3. Yang mana pemain-pemain Terengganu memang all out, memang semangat nak cari gol. Walaupun ketinggalan, mereka membuktikan yang mereka mampu masih lagi untuk fight dengan tim JDT 2 pada perlawanan semalam. Itu yang saya suka yang kedua, iaitu semangat. Yang ketiga, apa yang saya suka tentang Terengganu adalah mengenai set piece, yang mana 2 gol daripada Terengganu adalah melalui set piece malam, daripada corner kick dan juga free kick, yang mana mereka berjaya memanfaatkan set piece tersebut dengan mencari target man mereka iaitu Masaki dan juga Azim dalam kotak penalti untuk menjaringkan gol kepada pasukan Terengganu. Jadi tahniahlah sebab mereka ada set piece master ataupun professionalist set piece dalam skuad Terengganu 2. Kalau dalam skuad utama Terengganu, set piece ni jarang dimanfaatkan kan. Untuk Terengganu 2, set piece memang berjaya dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Okey, yang terakhir yang saya suka tentang Terengganu adalah work rate daripada Jordan Mittah, yang mana pada perlawanan semalam boleh saya katakan Jordan Mittah lebih banyak berlari dalam saingan Liga Premier berbanding dalam saingan Liga Super kan. Pada perlawanan semalam kita boleh lihat yang Jordan Mittah ni memang suka lari lah. Dia rajin atas padang, dia ligam bola. Disebabkan kesilapan yang dilakukan oleh pertahanan JDT, dia ligam bola tu bersungguh-sungguh, dia berjaya dapat 1 gol. Last kali dia juga ligam bola, dia tak tunggu saja, positioning dia pun tepat, dia berjaya jaringkan gol kemenangan untuk Terengganu. Itu yang saya suka untuk Terengganu. Untuk kelemahan Terengganu pada perlawanan semalam adalah mereka tewas disebabkan kesilapan daripada pertahanan mereka sendiri yang terlalu memberi ruang kepada player-player JDT untuk melakukan percubaan, untuk melakukan crossing. Mereka tak marking player-player JDT dengan begitu baik. Mereka membiarkan player-player JDT bergerak bebas untuk melakukan percubaan jarak jauh dan juga melakukan crossing untuk mencari target man mereka iaitu Fernando, yang tak dimarking langsung Fernando dalam kotak penalti. Itu adalah kelemahan paling ketara yang saya nampak dalam skuad Terengganu, walaupun mereka membarisi 2 pemain import di bahagian pertahanan, Masaki Watanabe dan juga Azim Rezovic kan. Jadi itu saja ulasan saya pada perlawanan semalam. Memang secara overallnya memang intense, memang syok tengok, memang menarik. Dua-dua pasukan selalu sering untuk attack satu sama lain. Memang terbaik lah boleh saya katakan. Perlawanan terbaik pernah saya saksikan dalam saingan Liga Premier, dan kemungkinan antara perlawanan terbaik dalam saingan Liga Super dan juga Liga Premier pada tahun ini dalam bola sepak Malaysia. Itu saja ulasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.